Prospek pertumbuhan positif negara Brunei Darussalam didorong oleh usaha mempelbagaikan ekonomi dan inisiatif untuk menangani inflasi yang semakin meningkat. Semasa sesi dialog antara Jemaah Menteri Kewangan dan Majlis Penasihat Perniagaan, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Bangkok, Thailand, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga mengalu-alukan keutamaan Thailand di bawah proses Menteri-Menteri Kewangan APEC FMP. Para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai ramalan ekonomi global semasa dan keutamaan FMP mengenai kedayatahanan kewangan dan digitalisasi bagi ekonomi digital. Kerjasama sektor awam dan swasta untuk mencapai komitmen bersama di samping memahami peluang perniagaan dalam ekonomi hijau dibincangkan semasa Forum Kemampanan Ekonomi. Forum dianjurkan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Bank Baiduri dan AIA. Negara Brunei Darussalam melancarkan dasar perubahan iklim kebangsaan yang termasuk 10 strategi utama bagi negara mencapai komitmennya menjadi karbon neutral menjelang 2050 dengan peralihan tenaga dan pemeliharaan hutan. Dasar tersebut juga mendukung wawasan 2035 menyasarkan ekonomi yang dinamik dan mampan. In fact, I was a strategist in Prudential and planning. Langkah-langkah yang akan diambil bagi rundingan perjanjian rangka kerja ASEAN mengenai persaingan AFAC antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Ketua-Ketua Agensi Persaingan ASEAN AHCA kali ketiga. AFAC mengukuhkan kerjasama dan penglibatan rentas sempadan antara agensi persaingan, kemasukan dasar persaingan ke dalam dasar ekonomi domestik dan serantau serta meningkatkan penguatkuasaan persaingan. Semasa mesyuarat, ketua-ketua agensi turut mengambil maklum mengenai pengesahan kenyataan bersama AHCA berkenaan mengekalkan dasar persaingan dalam konteks pemulihan ekonomi. Kenyataan bersama tersebut menggariskan kepentingan dasar persaingan dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mengambil maklum mengenai kepentingan penglibatan kerajaan yang lebih rapat dalam memudahkan pemulihan ekonomi. Marinem penyelesaian digital bagi menangani penghantaran operasi marin melalui prosedur teras, operasi dan pembayaran menggunakan teknologi telefon bimbit dilancarkan. Yang merupakan sebahagian usaha ke arah mendukung negara mencapai aspirasi untuk menjadi negara pintar. Darussalam Pilotage Services Sendirian Berhad DPS yang mengendalikan sistem operasi tersebut menangani kira-kira 4,000 pergerakan kapal setiap tahun dengan memastikan laluan selamat import dan ekspor. Marinem digunakan sebagai amalan terbaik antarabangsa yang dijalankan oleh pelabuhan-pelabuhan seluruh dunia termasuk Singapura dan United Kingdom. BIACC Sendirian Berhad dianugerahkan ISO 22301-2019. Ia merupakan syarikat pertama yang mendapat pensijilan BCMS melalui Badan Pensijilan Pihak Ketiga Bureau Veritas. Dengan jaminan berterusan untuk memberikan perkhidmatan berkualiti, BIACC terus menjadi salah satu syarikat terbaik dalam perniagaan logistik kargo udara. Pensijilan tersebut bertujuan menggalakkan kepentingan persediaan ketika berdepan resiko di tengah-tengah persekitaran ekonomi global yang tidak menentu. Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTI Negara Brunei Darussalam bagi suku kedua 2022 menunjukkan jumlah ekspor meningkat 61.2% berbanding suku kedua tahun sebelumnya iaitu daripada 3,261.9 juta ringgit pada suku kedua 2021 kepada 5,258 juta ringgit pada suku kedua tahun ini.
Peningkatan adalah disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor yang terutamanya disumbangkan oleh peningkatan indeks bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan, bahan api galian dan bahan kimia. Kenaikan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah antara faktor utama kepada peningkatan indeks nilai ekspor bagi suku kedua tahun ini. Sementara itu, indeks volume ekspor pula mencatatkan penurunan berbanding suku kedua 2021 disumbangkan oleh penurunan indeks volume ekspor bahan api galian berikutan penurunan pengeluaran gas asli dan pembuatan produk petroleum dan bahan berkaitan. Jumlah nilai import pada suku kedua 2022 meningkat 59.9% berbanding suku kedua 2021. Disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit import dan indeks volume import. Peningkatan indeks nilai unit import terutamanya disumbangkan oleh indeks bahan api galian, bahan-bahan kimia dan minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran. Kenaikan indeks volume import pula disumbangkan oleh peningkatan indeks volume import jentera dan kelengkapan pengangkutan, pelbagai barang keluaran kilang dan makanan. Manakala Terma Perdagangan Negara mencatatkan peningkatan 62.8% pada suku kedua 2022 berbanding suku kedua tahun sebelumnya. Laporan penuh IMTI bagi suku kedua 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Jumlah perdagangan bagi bulan Julai 2022 meningkat 36.6% kepada 3,004.7 juta ringgit berbanding Julai tahun lalu. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya juga mengongsikan jumlah ekspor meningkat kepada 1,888.3 juta ringgit pada bulan Julai tahun ini. Peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama. Ia didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Di samping itu, ekspor bahan kimia juga meningkat kepada 287.9 juta ringgit dalam tempoh yang sama. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan bahan kimia dan barang-barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan Julai 2022 pula adalah Australia, diikuti oleh Jepun dan Republik Rakyat China. Manakala komoditi ekspor terbesar ke Australia dan Jepun adalah bahan api galian, manakala ke Republik Rakyat China pula adalah bahan kimia. Sementara itu, 5 komoditi import utama pada bulan Julai 2022 adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, bahan kimia dan barang-barang keluaran kilang. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Julai 2022 boleh didapati melalui laman sesawang yang tertera. Ingin merasa kimbap makanan berasal dari Korea Selatan rasa Melayu seperti nasi lemak tetapi enak, padat dengan inti dan sos yang sedap? Kimkitani.pn ada menjual kimbap yang dicari. Kimbap yang dijual sejak 6 tahun lalu ini digemari dari peringkat kanak-kanak hingga peringkat dewasa. Dimiliki oleh Dayang Siti Khadijah binti Haji Mokti, memulakan perniagaan tersebut semasa belajar di College IGS pada tahun 2011, yang mana pada ketika itu program realiti dari Korea Selatan dikenali. Bermula dari sana, Dayang Siti Khadijah mempelajari membuat kimbap sehingga menjualnya kepada orang ramai di Bandarku Ceria pada tahun 2016. In Kimkitani, saya ada menjual dalam 9 flavor of kimbap, which my first kimbap dari 2013-2016 was only one flavor tu tuna kimbap. And then towards the end, towards makin in the future 2018, I got 9 flavor. Ada chicks ori, which is ayam, chick salad, tuna salad, crab stick, egg roll, veggie egg, plain bap. Plain bap ni just nasi yang berasa dibungkus dalam seaweed atau saja, and timun roll. Orang suka macam, ada orang suka just sayur dan timun sahaja.
And my sauce, I have 5. 2 of it is my own recipe, which is honey mustard mayo and also teriyaki. And the other 3 is yang ready made lah, which is cheese mayo, spicy flake or chili flakes, and mayonnaise. Antara kimbap yang menjadi pilihan dan kegemaran orang ramai ialah kimbap tuna, kimbap ayam dan kimbap ayam salad. Harga kimbap yang dijual dari harga 80 sen sehingga RM4, sementara harga untuk aluminium tray dari RM15 hingga RM31. Kimkitani.bn juga ada menawarkan kimbap tower bagi pelanggan yang meminta untuk dijadikan sebagai kek berharga RM17 ke atas. Mostly banyak orang jual kimbap because nowadays kimbap is everywhere, even restaurant and also home base. But for me, to solve that is we just have a healthy competition with them. Walaupun I also active in expo, walaupun kami macam berjual sebelah meja, but when you trust your rezeki, insyaAllah, the rezeki itu untuk tani. Kalau bukan untuk tani, it's okay, maybe next time. Or otherwise, we can just sedekah so orang kan dapat rasa. Dari sana macam, oh, nyaman. So orang boleh rasa lain-lain.